Okey guys, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi warga-warga yang sedang menonton. Kita punya seminar online yang pertama dianjurkan oleh Stallion Brothers guys. Alright. So macam mana korang? Korang dengar tak suara saya yang lunak, suara saya yang merdu ni? Alright, so selamat pagi, kita ada ramai dekat sini. Okay, oh merdu sekali ya. Oh terima kasih. InsyaAllah kalau korang teruskan bagi support, nanti ujung session saya akan karaoke sekali lah. Okay. Alright, so sekarang ni kita ada dalam 100 lebih. Alright, so kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk join kita punya seminar kuasai pasaran global ni, alright, version online. Okay, so sepatutnya kita jalankan minggu lepas. So pertama sekali kita minta maaf lah kepada yang dah register minggu lepas, dah standby tunggu dah ni, dah standby tunggu depan laptop, tak ada pun mana Stallion ni kan. Alright, sebab kita tengah mencuba sedaya upaya yang terbaik untuk memberikan konten, untuk memberikan kualiti yang bagus untuk anda semua, supaya korang semua boleh belajar dengan tenang. Alright, so hari ni kita santai-santai je guys. Nama pun kita dekat rumah, stay at home. Alright, so okay, ada rakaman tak tuan? Okay. Alright, so ini juga adalah sebab ini kita buat session online. Alright, so bagi yang terlepas ataupun yang mana yang join lambat sikit kan, biasalah hari Sabtu ni biasanya kita bersenang lenang di rumah, bukan di rumah, memang kita di rumah pun, tapi bersenang lenang di atas katil kan, dengan bawah selimut lagi, so dia lambat bangkit. Alright, so nanti admin kita akan allow video ni untuk dipost dalam kita punya close group yang mana korang ada sekarang ni. Okay. So korang boleh ada masa-masa tertentu lah, mungkin dalam 24 jam sahaja video tu akan diupload. So nanti korang boleh tengok dalam kita punya close group. Alright. So pagi ni sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, alright. So sama-samalah kita membaca umul kita Al-Fatihah supaya segala perjalanan lancar, kita pun belajar ilmu dengan so korang baca sendiri kat rumah lah. So dengan tu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alright, so sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua warga Malaysia. Alright, so pertama sekali saya nak perkenalkan diri saya dululah. Alright, salam dari Sabah Ruziman. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ruziman, steady. Alright, so ini juga adalah antara peluang-peluang lah sebab kita buat online kan. Sebelum ni kalau Stallion buat program, kita banyak buat untuk area tertentu sahaja. So since kita dah buat online, so satu Malaysia, satu dunia boleh tengok kan. Tapi tak tahulah kalau ada yang daripada luar Malaysia tengok kan. Kalau ada yang luar Malaysia dahsyat tu. Alright. So untuk saya perkenalkan juga diri saya, nama saya adalah Marzuki Fadalullah. Alright, Remizer Maybank Investment Bank. So kalau selalu tengok hashtag Remizer 911 ataupun R911 tu saya lah. Alright, saya dengan partner saya Lokman. So kita orang dua orang Remizer dekat Maybank. Alright. So Remizer 911 ataupun R911 tu adalah Remizer code kan. Ada yang bertanya R911 tu apa kan. Alright. So kita Stallion ni kita ada 4 orang. Saya dengan lagi 3 orang sahabat saya. So kita ada Tuan Lokman Remizer juga dekat Maybank Investment Bank. Kita ada
Saudara Hafiz. Dia menjaga penjaga Jerung. Okey. Penjaga Jerung. Dan juga kita ada saudara Reza, dia ada adalah seorang portfolio manager di Phillip Capital. Alright. So, kita punya flow saya nak cerita kita punya flow. Biasanya kalau ada tak yang tengah join sekarang ni dah pernah join kita punya sesi seminar kuasai pasaran global sebelum ni yang secara live? Boleh komen tak siapa yang dah pernah join? Okay, so basically yang mana datang hari ni semua first time tengok muka saya yang suci dan murni ni Alright. Sebab kalau siapa yang sebelum ni dah pernah join, alright, biasanya untuk sesi starting ni saya akan menjadi seorang instructor Zumba yang mana kita akan menari. Alright, tapi kalau menari kat rumah ni kan nampak pelik sangat lah So saya rasa untuk seminar online ni kita just teruskan saja dengan ilmu-ilmu yang kita nak cuba sampaikan. Alright. Tapi flow dia hari ni adalah kita akan bawa korang pertama sekali untuk ramai yang tengok. Saya tengok first time ni Flexstar, Syerizal, Afifi, Norazula, Aiman. Okay, steady. Alright, so ramai yang first time dengar hari ni, ramai yang first time juga mungkin tengok muka kita orang 4 orang. Alright. So flow pembelajaran kita hari ini kalau ikutkan sepatutnya kita akan mula daripada pukul 9 sampai pukul 4 petang. Alright. Tetapi selepas kita buat sesi bermuzakarah bersama ahli-ahli lembaga pengarah Sterling Brothers. Alright. So mungkin kita akan sebab pukul 9 sampai pukul 4 tu kita mula-mula kita ingat kita nak break lunch hour mungkin dalam pukul 1 pada pukul 2 atau pukul 12.30 pekat sampai pukul 2 kan. So sebab ini adalah sesi online dan juga secara live, so kita akan teruskan saja. Alright, so mungkin akan habis awal sikit lah, tak depends kepada apa yang kita nak share. Kalau agak-agak macam ada banyak lagi benda yang nak share, mungkin kita terlajak. Tapi apa yang saya nak bagi tahu pembelajaran hari ni kita akan teruskan saja. Maksudnya kita tak ada break yang lama lah. Kalau macam setakat break 2-3 minit nak tukar speaker tu boleh lah, tak ada masalah kan. Tapi untuk yang macam lunch break ke apa, sebab korang semua kat rumah kan. By the way, sementara korang tengok kita punya online session ni, korang juga boleh je duduk makan, tak kisahlah makan apa kat rumah, duduk kat rumah ni macam-macam kan. Kejap-kejap buka peti ais, kejap-kejap buka peti ais. Alright, so yang mana yang tanya tadi dalam close group yang mana, sekali saya akan tunjuk. Kita punya admin kat sini dah tunjuk request untuk join group FB melabur saham global. Sekali saya tunjuk. Alright. So flow dia, kita akan belajar dulu macam mana pasal pelaburan, alright. Apakah instrumen-instrumen yang ada, dan kita akan masuk pasal bursa Malaysia, macam mana trade bursa, macam mana nak trade global dekat menggunakan local platform. And then kita akan masuk kepada kita punya main topik untuk hari ini, iaitu macam mana kita nak mulakan pelaburan di saham dengan saham-saham global ni. Alright, so kita akan bagi tahu macam mana nak guna platform Saxo Bank. Alright, dan juga ini yang last sekali, biasalah save the best for the last. Alright, so kita akan ceritakan ada satu benda yang mana benda ni ramai orang kat luar tertanya-tanya. Alright, so korang tahu tak apa benda yang saya cakap yang ramai orang kat luar ini? In fact, saya rasa korang semua pun tertanya-tanya benda yang sama. Apa yang korang nak belajar ini? Cuba komen, kita akan tengok mana yang mungkin terlepas ke, tak terlepas ke. Oh, syariah tak? Sabar aja. Alright. Fauzi, option. Alright. Yes, benda yang kita akan ceritakan hari ini adalah tentang option. Alright. Macam mana yang kita selalu cakapkan, ada satu konsep tu. Alright. Modal ciput. Guys,
modal ciput, untung ribut. Ini namanya option. Alright. So nanti kita akan ceritakan flow step by step lah. So harap anda semua bertenang. Alright. Harap anda semua bersabar. Okay. So apa nama ni? Tenangkan minda anda. Alright. So hilangkan segala pemikiran-pemikiran yang lain. Alright. So kita akan bagi tahu juga siapa yang korang yang mana join ni semua, korang dah register demo account untuk Saxo Bank ke belum? Alright. So untuk memudahkan pembelajaran, alright, so supaya korang kat rumah pun boleh ikut sekali. Okay, siapa yang dah ada demo, macam Samsul kita ni dah ada demo, dah ada real, bagus. Steady. Alright. Azli Arasa kita ni dah cuba trade dah pun. Alright, steady. Macam mana dah cuba trade tu? Okey ke tak okey? Alright. So siapa yang dah ada, bagus. Teruskan. Kita yang mana yang belum register lagi, yang mana yang belum download application Saxo Bank ataupun Saxo Trader dekat dia punya apps, dekat dia punya ataupun tab ke laptop ke, alright. Rugi daripada 100k modal jadi 90k je. Yang tu modal betul ke modal demo tu? Kalau modal demo tak apa. Kan? Sebab tu orang cakap kalau kita nak belajar satu-satu benda-benda baru ni, alright, itulah pentingnya ilmu. Saya kena sebut dalam sikit. Ilmu. Okay. Alright. Oh, dah try demo dulu semenjak COVID. Alright. Okay guys, so sekarang ni kita nak cerita bab serius sikit. Alright, so seperti yang kita semua sedia maklum, kita masih lagi dalam tempoh MCO ataupun Movement Control Order ataupun yang sekarang ni PKPD yang diperketatkan lagi. So kita pun tak tahu sampai bila keadaan ni akan berterusan. Alright, so mungkin ramai orang dekat luar sana ataupun ada juga orang-orang yang terkesan, secara ramai orang yang terkesan. In fact, kita orang semua pun sama juga. Okay. So, yang terkesan ni ada yang mungkin terpaksa ambil unpaid leave, ada yang mungkin tak ada gaji, ada yang mungkin separuh gaji. Alright. So, kita semua dalam keadaan yang tak selesa sekarang ni. Okay. So, ramai orang bila dia berada dalam satu keadaan yang tak selesa, apa yang dia buat adalah dia punya emotion tu tak stabil. Bila dia punya emotion tu tak stabil, contoh kalau katakanlah modal yang you ada tu right, modal yang you ada, you baru nak, sebab you tengok kawan you buat duit, you tengok orang post kat Facebook, orang tu buat duit, so you pun nak cuba. Tapi you punya modal limited ni, itu je lah yang ada. Kalau katakanlah itu pun hilang, habis lah. Okay, so benda-benda yang macam ni, korang kena cari ilmu dulu. Okay, jangan nak terus hantam, jangan nak terus masuk je kan. Kalau katakanlah untung, alhamdulillah. Tapi kalau rugi macam mana? Okay, sebab dalam bahagian trading ni pun, dalam pelaburan, kita bukan menjanjikan you start trade hari ni, besok you dah kaya. Kalau macam tu dah ramai dah orang Malaysia dalam dunia ataupun orang kat dunia dia dah kaya dah guys. Alright. So in fact untuk pembelajaran ataupun input ataupun objektif kita sekalian ni, kita bukannya lah nak melahirkan ramai jutawan. Kalau katakanlah ramai yang dapat menjadi jutawan dengan trading ni, alhamdulillah, syukur. Alright. Tapi dekat sini kita punya objektif adalah macam mana kita nak kembangkan dan juga kita nak jaga kita punya portfolio supaya konsisten. So at least contohlah dalam musim sekarang ni kan. So kita dapat untung daripada pelaburan untuk setakat at least lah, yang paling kurang lah. Koman-koman pun dapat belanja dapur mungkin dalam seminggu 500 ke kan. Siapa nak bagi? Alright. So benda ni, ini bukanlah shortcut So you kena melalui proses-proses perjalanan sebagai seorang pelabur, perjalanan sebagai seorang trader. Alright. So dekat sini saya nak tunjuk apa benda yang korang perlu join tu. Tadi tuan admin kita dia ada tunjuk pasal apa nama ni, Facebook tu kan. Apa Facebook yang korang kena apa nama ni,
Facebook yang korang kena join, alright. Korang pergi dekat Facebook and then korang type ni nama grup ni. Korang boleh type, siapa yang belum join boleh type untuk join grup ni sekarang. Okey, nanti admin kita dia akan approve korang untuk dimasukkan dalam kita punya Facebook close group. Okey, saya ulang, korang type dekat Facebook ni Melabur Saham Global Dash Stallion Brothers, dia akan keluar. Adalah muka kita 4 orang kat sini. Alright. So korang boleh klik untuk join group ni. Nanti selepas ni kalau siapa yang tadi mungkin terlepas nak join daripada awal, okay, mungkin ada yang terpaksa masing-masing kat rumah kan, mungkin ada dengan family, dengan anak-anak. Alright. Tapi saya cadangkan sementara korang tengah melayan video online version seminar kuasai pasaran global ni, korang lockdown, isolate diri korang dalam satu bilik. So tak ada orang nak kacau. Boleh. Alright. So dalam grup ni nanti bila korang dah join, dalam ni juga ada video-video yang korang boleh tengok. Okay. So dekat bahagian tepi ni dia ada bahagian unit. Nampak tak dekat tepi ni? Saya gerak-gerakkan cursor saya dekat sini. Ada bahagian unit. Okay, seorang klik dekat unit tu, dia ada beberapa modul video secara percuma yang mana kita dah pun prepare untuk korang semualah. Okay, so ada part 1 dengan part 2. So mungkin ada banyak. In total ada 20 lebih lah. Ada 20 lebih video dalam ni yang mana korang boleh tengok. Alright. So untuk siapa yang join kita punya seminar kuasai pasaran global, kita bagi tahu bila you join korang semua bayar RM20 kan. Okey, yang mana bayar RM20 tu you akan dapat nilai tu, insya-Allah kita akan cuba untuk bagi nilai tu lebih daripada apa yang you all bayar. Okey, izham teknik yang boleh dapat duit itu je. Oi, senang. Okey, insya-Allah kita akan kongsikan. Alright. Nazim macam mana nak ajar nak trade option. Alright. So yang tu you all tunggu sampai petang. Okay. Alright. So dah tengok memang best. Simple je, tak complicated untuk beginner. Alright. So memang itu adalah modus operandi Stallion. Alright. Sebab kita tahu orang kat luar ni ataupun orang yang baru nak explorekan diri dalam, kenapa ramai orang dia tak tahu lagi pasal trading, dia tak tahu lagi pasal saham sebab dia nampak benda ni complicated. So itu adalah tugas kita orang, 4 orang ni, kita cuba untuk sampaikan kepada anda semua, alright, dengan cara yang mudah, simple supaya korang boleh faham. Okay, so at least adalah satu benda-benda yang bermanfaat untuk korang nak belajar, untuk korang nak tengok. Okay, so tak adalah macam kita sekarang ni duduk rumah asyik-asyik. Sementara kita duduk rumah ni, kita punya netizen ataupun cyber trooper dekat Malaysia ni menjalankan tugas dengan baik. Alright, so netizen ataupun cyber trooper kat Malaysia ni jangan main-main tu. Alright, dia kalau dia dah berkumpul ramai-ramai memang habislah dunia. Alright, so tapi benda tu benda yang tak manfaat lah, cerita pasal artis lah. Okay, so benda-benda tu tak bermanfaat. So hari ini kita akan share benda-benda yang bermanfaat supaya korang boleh belajar bersama-sama. Alright, dah masuk tak approve lagi. Alright, nanti kita punya admin akan approvekan korang, jangan risau. Untuk buat masa sekarang ni, korang fokus dengan online video, online seminar yang kita tengah buat sekarang ni. Okay. Alright. Okay, since benda ni adalah online, okay, so ni just reminder je lah. Saya harap siapa yang join untuk kita punya sesi sekarang ni, untuk korang, sebab kita punya sesi ni memang eksklusif tau.
eksklusif untuk anda semua yang committed, untuk anda semua yang tunjukkan komitmen, alright, committed bukan saja dari segi RM20 tu, dari segi masa korang ni nak menghadap depan laptop pagi-pagi buta ni. Alright, so saya harap link-link yang mana, bukan darling, link-link yang kita share dekat korang ni hanya untuk korang sajalah. Alright, so dan juga sebarang audio ataupun video recording tu pihak admin kita tak benarkan lah, untuk keberkatan ilmu. Alright, so tanpa membuang masa lagi, korang dah ready belum? Dah ready belum guys? Kalau dah ready, komen ready, kita akan panggil kita punya speaker yang pertama. Alright, untuk kita punya seminar online kuasai pasaran global untuk hari ini, kita akan panggil saudara Luqman Nul Hakim. Alright, so kita teruskan, back to you. Come on. Orang ramai dah tunggu dah ni. Okay, alright, terima kasih Tuan Marzuki. Okay guys, Assalamualaikum. Ada nampak saya ke tak? Sekali nak ada nampak muka saya ke? Cuba korang komen sikit kat bawah. Okay, mantap. Yes, nampak handsome lagi. Nampak suara jelas. Apa ni? Ui, banyaknya. Ui, dah berjambang. Itulah pasal duduk dekat rumah lama, dalam gua ni habis berjambang habis. Okay guys. Mantap. Okay. So, tanpa melengah masa lagi, saya nak memperkenalkan diri saya. Saya ni, siapa kepada yang tak kenal lagi saya adalah Luqman. Salah seorang daripada Stallion Brothers, and then merupakan remiser di Maybank Investment Bank, and then saya mempunyai dua license, which is satu adalah equity and then satu lagi adalah futures. So apa beza equity dengan futures? So equity ni kita nak belajar nantilah, kita akan belajar pasal saham, apa benda company ni, macam kita punya Facebook, Amazon, itu adalah equity, itu adalah dikategorikan sebagai saham. And then futures ni pula macam mana? Futures ni more to commodity punya pasaran lah. And macam kita dekat Malaysia kita ada palm oil, kita ada gold, and then dekat luar pun kita ada crude oil, Brent oil, soybean, macam-macam lagi lah. And okay, tapi sebelum tu saya nak tanya ni, korang ni semua daripada mana ni? Cuba komen sikit kat situ tu. Okay, semua clear nampak gitar, wow. Hari ni bukan session nak menyanyi ke apa benda. Itu mungkin kalau korang nak session menyanyi, nanti kita buat session lain. Okay, ya, daripada Melaka, Singapura pun ada mantap. Macam mana tu? Kuwait. Jauh betul. Sabah, Danok, alamak. North Pole, Kota Damansara, ini betul-betul lah, semua dia merentas sempadan. Betul lah macam Tuan Marzuki cakap kan, sebelum ni kita buat program basically di satu tempat lah. Contohnya kalau kita buat di KL, orang-orang KL dia banyak yang datang, di JB banyak orang-orang JB. Tapi sekarang ni online, so satu dunia boleh join kita punya program. Ada yang kata di Kuwait, betul ke Kuwait tu? Ke ni saja buat gimmick ni. Okay, tak apa. Alright, so saya nak cerita ulang balik kan, flow dia apa yang kita akan belajar untuk hari ni. Sebab tu kita minta korang stay lagi dengan kita dari hati awak. Wow. Okay. So apa benda kita minta korang stay je dengan kita kan. Mungkin kita tak adalah sampai, tak ada yang tanya tadi cakap tak ada break ni ke, solat ke apa benda kan. Kita maksudnya kita mungkin nak habiskan dengan awal sikit lah, mungkin dalam pukul 2 atau pukul 3 lebih macam tu kita akan tamatkan kita punya sesi. Sebab sekarang selalunya kita akan buat sampai pukul 4, tapi because kita buat sampai pukul 4 because kita ada short break pukul 12.30 sampai pukul 2 lebih. So basically kita shortkan benda tu, kita buat terus. So kita harap korang dah prepare makanan siap-siap maksudnya sebab kita buat online, so benda tu kita boleh makan kat meja korang lah, bukan kita tak nampak pun. So korang buat apa kat rumah kita pun tak nampak. Okay, baru nak pergi pasar. Aduh, itu kita kena order grab food je kot tu kan. Alright, tak apa.
So benda tu kita akan buat daripada session saya ni, saya akan masuk on equity dulu, on pasaran saham, buat pasaran saham. So kita akan belajar satu-satu dulu. Sebabkan saya tengok kat sini ada juga yang boleh katakan dia dah ada knowledge sikit lah. Mungkin yang dah pernah trade pun ada dekat sini. So kita minta mungkin ada tak yang baru je nak kenal pasal pasaran saham ni. Cuba korang komen sikit kat bawah tu. Sebabkan kita tak nak nanti kan ada yang nampak ni macam nampak baru. Okay, newbies, yes. Trade rugi, alamak. Dah main bursa. Okay, baru dengan global. Okay, so basically saya nampak kat sini ada banyak juga yang newbie. So kita flow, ikut flow lah. Maksudnya kita akan start dengan equity dulu. Secara basicnya, secara asasnya apa benda saham tu sendiri. And then kita daripada saham tu kita akan masuk pula di bursa Malaysia dulu. Sebabkan ni korang tengok ni semua nak global ni tengok ni kan. Tapi kita akan belajar dulu on bursa. And then daripada situ lah baru kita akan pergi ke global market lah. Kita akan pergi ke global market, pasaran saham, and then Hafiz punya session pula dia akan fokus on macam mana kita nak pilih saham tu, saham yang bagus untuk kita buat pelaburan. Macam sekarang ni kalau korang tengok because of pandemic COVID-19 ni, so banyak yang saham-saham yang jatuh. Sebenarnya korang jangan panik. That's why kita kata korang kena ada knowledge lah. Sebabkan kalau ada knowledge, basically korang tahu apa korang nak buat dalam keadaan market sekarang ni. Itu nanti, that's why korang kena tunggu sampai habis. Sebab tu nanti kita akan ajar macam mana korang nak buat analisis. Based on company mana yang kita boleh nak ambil ni, company mana kita nak pick untuk kita punya long term investment. Sebenarnya korang kena tahu setiap krisis tu sebenarnya is a opportunity, is a blessing. Sebab kan korang kalau dulu macam ada sebelum ni saya ada tanya, kita buat ni lah survey lah, boleh ke macam dulu Facebook dah pernah sampai $200. Dia rasa logik tak dia boleh sampai $100, orang semua kata tak logik. So sekarang ni adalah time dia lah, mungkin dia boleh turun sampai $100. Dan masa itulah kita pegang untuk 10 tahun akan datang lagi lah. Sebabkan kalau kita tengok sebenarnya setiap krisis ni dia akan lahirkan 1 jutawan. Dia akan lahirkan millionaires yang baru lah. Sebenarnya korang trade dulu-dulu ni, sebenarnya kita dah kat atas ni kita just ambil sikit-sikit je. Sebabkan kalau korang nak dapat yang return lebih banyak, sebenarnya master after crisis. That's why kita still anjurkan juga seminar ni supaya korang dapat opportunity ni lah. Tapi kita sini tak nak sembang juta-juta. Biasanya kita tak nak sembang juta-juta, kita nak biarkan mindset tu yang mindset betul lah sebagai seorang pelabur ataupun trader. Okay boleh? Okay, dah ready ke guys? Cuba tulis ready sikit kat situ. TA dan FA tak ada kan seminar ni? Ada TA dan FA, kita akan ajar sekali. Maksudnya kita akan ajar macam mana kita nak pilih satu saham tu dengan macam masa bila kita nak masuk. Basic korang yang kelas RM20 ni sebenarnya kalau kat luar ni dekat beribu-ribu lah. Sebab kita nak payung lah untuk kita punya program untuk korang semua, supaya korang ada satu matlamat betul and then mindset yang betul lah untuk dalam segi pelaburan. Okay, mantap. Okay guys, so saya rasa kita dah boleh start untuk kita punya session. Okay, sekejap Okay, so sekarang ni, korang nampak tak saya punya slide ni? Boleh nampak tak? Okay, so sebarang kalau ada yang macam mungkin saya tercepat ke, saya tak dengar suara saya ke, korang just boleh chat juga kat situ. Nanti saya akan, saya nampak lah. So saya tahulah mungkin kalau contohnya saya nak kena ulang benda tu, kita akan ulang satu persatu balik lah. Tapi kita harap semua fokus lah dengan apa yang kita cuba sampaikan. Sebabkan kalau lambat sangat pun aku nanti drag, last kali habis pukul 4 juga. Last kali penat dia tunggu kat sini kan. So kita minta korang fokus apa yang kita nak sampaikan untuk hari ni lah. Alright. Okay.
Okay, so pengenalan saham, apa benda tu saham? Apa gambaran korang pasal saham? Cuba korang komen sikit kat bawah tu. Cuba komen sikit. Saya nak tengok satu dua jawapan ni kita boleh saya dengar saya punya explanation lah. Apa korang punya anggapan pasal saham ni? Apa benda pasal saham? Apa benda saham ni sebenarnya? Beli shares, yes, pelaburan, okey, pegangan dalam syarikat, okey, betul. So semua jawapan tu adalah betul, tapi secara mudahnya saya boleh cakap saham ni merupakan hak milik lah. Maksudnya kita beli satu saham tu because kita nak jadi a part of dia punya company. Kita nak jadi owner, kita nak jadi hak milik, kita nak jadi owner of the syarikat tu. Contohnya lah, kalau kita cakap pasal apa ni, Facebook, kita beli saham Facebook. So sebab apa kita beli saham Facebook? Sebab kita nak jadi a part of Facebook, because kita nampak Facebook ni dia boleh, dia punya business tu dia boleh grow, dia relevan dengan industri tu. So kita beli, kita pegang, mungkin kita rasa business dia boleh grow, and then kita rasa saham dia tu pun boleh naik lah. Itu contoh dia lah. Macam contohnya kita kata MACD, MACD kita beli saham MACD. Sebab semua ada MACD kat sini. Tapi korang dah ada saham MACD ni, janganlah pula pergi dive through, ambil MACD, lepas tu cakap apa kat ni, ni aku punya ni, aku owner. Janganlah buat macam tu lah kan. Sebenarnya kalau korang ada satu unit pun korang dah boleh entitled for AGM. Korang boleh pergi AGM dia orang kan. Tapi kalau korang nak pergi McDonald punya AGM dekat New York lah kan. Dekat Malaysia mungkin korang boleh beli saham-saham macam apa, All Town kan. Tapi dekat dekat Malaysia dia ada minimum lot dia lah. Nanti kita akan explain lebih dalam lah pasal benda ni. Ni secara basic je. Saham ni merupakan hak milik, and then kita adalah merupakan owner kepada syarikat tu lah. Tapi korang janganlah pula pergi kedai tu, korang pergi tampar pula kerja-kerja tu. So tak baik lah macam tu. Okay, bukti, okay. So bukti hak milik kepada satu syarikat, menjadi owner kepada syarikat lah. Alright. Tapi kenapa kita melabur dekat saham ni? Apa sebab kita melabur dekat saham? Dia ada daripada segi company tu sendiri, kenapa dia listingkan company dia ni dekat pasaran saham. Salah satunya kalau kita tengok company ni basically kalau dia nak listingkan sebabkan dia nak tingkatkan dia punya dana capital dia. Sebab apa dia nak tingkatkan dana capital dia? Sebabkan dia nak kembangkan dia punya perniagaan. Disebabkan kalau kita tengok kalau dia as a company tu sendiri, kalau dia pinjam dekat bank, basically dia punya interest tu agak tinggi lah. So daripada dia risikokan dia punya ni dekat nak bayar monthly installment tu tinggi, so dia willingly to raise the capital based on investor. Maksudnya dia bagi shares dekat pelabur ni, so which is dia berkongsi untung dan rugi bersama pelabur lah. Maksudnya kalau company tu rugi, kita ni semua rugi juga. Tapi kalau company ni making money, kita pun akan making money juga. Itu adalah secara konsep dia lah. Okay, so harga saham boleh terus naik dan meningkatkan value syarikat. Yes, betul. So kalau contohnya kalau kita nak tengok macam apa value company ni, kita akan selalunya akan bergantung kepada dia punya saham syarikat lah. Dia punya apa ni? Ada soalan ke tu? Raise hand tu. Cuba komen sikit, ada soalan ke kat situ? Alright so far clear Okay, sebab saya ada tengok ada orang pop up sangkut tadi. Sangkut ke? Sangkut lagi ke? Cuba komen sikit, sangkut ke tadi? Dia sangkut ke? Okay, jelas, clear, yes. Mungkin tuan punya tadi kot ada masalah. Okay, smooth. Okay, mungkin internet tuan ada masalah sikit kot kan. Tak apa. Benda still basic, benda basic ni lah. Okay alright. So harga saham boleh terus meningkatkan value syarikat. Kita selalunya kita buat valuation based on company, kita akan tengok based on dia punya saham jugalah. Kita nak tengok okay, company ni kalau contohnya kalau company ni dia harga dia besar macam contohnya kalau kita tengok Facebook $200, kalau dia ada isu shares dekat public lebih kurang 1 bilion contohnya, so berapa dia punya value syarikat. So benda tu, saham ni lagi tu bagus dia saham ni,
kan, saham ni dia akan konsisten keep on naik je tau. Dia keep on naik. Kalau kita tengok daripada dulu sekalipun kan, kita dah tempuh macam-macam krisis lah, krisis kewangan. Dah macam-macam berapa kali, beratus kali lah krisis kewangan. Tapi kalau kita tengok Dow Jones still dalam keadaan uptrend. Itulah bagusnya saham compare dengan instrumen yang lain. Contohnya kalau kita cakap pasal komoditi dia tak ada terus naik macam tu. Dia adalah sideways range. Dia akan naik and then dia akan jatuh balik. Dia akan naik, dia akan jatuh balik. Dia ada bergerak dalam satu sideways range yang agak besar lah. And then kalau kita cerita pasal forex pun dia sama juga. Tapi saham ni dia bagus dia keep on consistently naik. Komoditi tu futures ke? Yes, betul. Komoditi tu adalah futures market lah. Tapi hari ni kita tak ada sembang pasal futures sebabkan nanti kalau korang duk belajar banyak sangat, takut korang nanti jadi confused. So sekarang ni kita bawa flow dia, kita akan belajar on equity dulu, on saham, dan daripada situ barulah kita akan belajar pada satu instrumen yang unik kan. Bawa komoditi, bawa futures juga, which is options. Option tu sebenarnya di bawah futures market juga sebenarnya. Di bawah futures market. So nanti kita akan belajar dua tu dulu. Sebelum korang pergi lebih dalam, sebab sebenarnya dalam market ni dia banyak instrumen lah. Kita ada equities, kita ada CFD, kita ada options, kita ada komoditi lain lah. So banyak kalau kita nak cerita pasal instrumen ni memang banyak. Sebab kita tak perlu nak fokus semua pun. As long kita tahu apa yang kita nak buat. Contohnya kalau kita nak pergi melabur saham, kita pilih saham-saham tu macam mana kita nak pilih saham tu, macam nak menentukan saham tu bagus ataupun tidak. So basically benda-benda yang macam tu yang kita akan ambil kira nantilah. Alright, so untuk hari ni kita akan belajar equity dengan option je. Okay alright, so ini daripada segi syarikat. Maksudnya syarikat masuk ke dalam pasaran saham disebabkan dia nak tingkatkan dana capital, sebabkan dia nak kembangkan dia punya perniagaan. Okay boleh? Alright. Okay, so daripada segi individu pula, apa benda daripada segi individu? Apa yang individu? Komoditi ada option juga ke? Yes, komoditi pun ada dia punya option. Tapi kita tak nak sembang pasal komoditi untuk hari ni kan. Mungkin kita sebabkan takut nanti korang bloated nanti, kepala tu dah tembung lah. So harap korang boleh capture apa benda yang saya nak sampaikan untuk hari ni lah. Alright, so daripada segi individu apa benda yang kenapa dia melibatkan dalam pelaburan saham? Sebabkan first adalah dia punya capital gain lah. Satu kita nak menjadi owner. Mungkin you suka satu company ni, kita suka. Sebab kita contohnya lah, you daripada kecil kita duk nampak McD, duk tengok beli makan McD. So kita rasa kita nak jadi part of McD tu. So kita buat apa? So kita beli saham McD tu sendiri. Kita beli saham McD tu sendiri sebabkan kita rasa kita nak jadi part of McD. You nak jadi owner McD. Baru belagak-belagak sikit duduk dekat ni. Pergi ke kedai beli cheeseburger. Bang, cheeseburger tu aku ni saya owner ni, saya owner. Member tu pun tengok atas bawah je. Walaupun padahal kita ada satu unit je. Tapi sebenarnya satu unit kita tu valuable lah. Kita boleh attend meeting, kita boleh vote. Contohnya kalau you guys pergi jadi owner untuk Facebook, korang boleh pergi AGM Facebook dekat New York. Tu korang boleh buat apa? Korang boleh vote ramai-ramai. Okay, saya nak pecat Mark Zuckerberg. So kau tengok ramai tak orang ikut kita nak pecat Mark Zuckerberg. So voting kita tu dinilai. Voting kita tu dinilai. Sebab tu itulah maksudnya kita menjadi owner lah kepada syarikat tu. Okay, and then another one, kita nak dapatkan keuntungan based on capital gain. Capital gain. Macam mana? Contohnya hari ni kita beli RM1. Lepas tu saham dia naik RM2. Maksudnya kat situ kita dah untung berapa? Kita dah untung RM1 lagi. Maksudnya kita dah untung 100% lah. Daripada kita punya modal RM1, kita dapat saham tu dia dah naik RM2. So dia dah jadi apa? Kita punya keuntungan tu dah satu kali ganda. So itu adalah based on capital gain. So kita boleh jual. So kita dah untung 100% kat situ lah. Alright, and then dividend. Okay, dividend pula macam mana? Maksudnya setiap kali kita pegang, maksudnya kita pegang dalam setahun,
company ni dia akan announce dividen, dia macam-macam dividen lah dia akan bagi. Kadang-kadang dia bagi setahun sekali, kadang-kadang dia bagi setahun 4 kali, kadang-kadang dia bagi setahun 2 kali. Dia tengok based on company lah. Kalau company ni making money, dia akan bagi banyak lah dividen kepada pelabur tu. Kadang-kadang macam kita tengok Warren Buffett Warren Buffett apa ni, komoditi pun ada option interest rate. Itu nanti kita akan cerita nanti. Tapi part komoditi tu kita tak akan masuk untuk hari ni lah. Nanti kita akan masuk belajar satu-satu. Ya, duduk fokus satu-satu, jangan tamak. Betul. Belajar satu-satu dulu. Sebab takut korang belajar semua benda, nanti last sekali semua benda tak tahu apa. So kita belajar satu-satu, kita ikut flow. Alright. Trust the process, trust the cikgu. Betul. Setiap kali dividen harga unit saham akan berkurang. Okey. Itu selalunya lah. Bila dia bagi dividen, dia menang dividen kan, dia akan ada buat exercise sikit dekat situ lah. Maksudnya dia akan, normally orang akan throw lah. Sebab orang dah dapat dividen, orang akan throw saham tu lah. Tapi basically kita yang pegang dividen player ni, dia pegang untuk jangka masa yang panjang. Dia bukan tengok dalam sebulan macam tu. Dia tengok dalam masa 10 tahun. Macam kita tengok Warren Buffett Warren Buffett dia beli saham tu, dia beli Coca-Cola, dia pegang daripada bila? Dah dekat 20-30 tahun dah dia pegang Coca-Cola tu. Kalau tengok daripada awal, Coca-Cola tu dia punya saham uptrend. Sebab apa? Semua orang tahu. Senang kita beli saham-saham, kita tak ada beli saham-saham yang orang kata merepek lah. Kalau korang tengok kalau global punya saham, yang mana yang kita dekat Malaysia ni ada, maksudnya yang korang tahulah. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola ni satu dunia tau. Satu dunia tau pasal Coca-Cola ni. So benda tu dah indirectly dah menunjukkan yang sebenarnya company ni adalah company yang profitable. Maksudnya benda yang ada kat sekeliling kita ni je. Macam sekarang ni yang kita tengah gunakan ni, macam kita kena komputer kita ada Windows. Windows tu ada apa? Windows tu ada Microsoft. So benda-benda yang kita tahu, kita familiar, itu dah menunjukkan satu signal kita yang sebenarnya company ni in term of fundamental dia dah very good dah. Kita tak payah nak cari-cari saham-saham yang luar-luar ni, maksudnya yang tak familiar lah. Mungkin kalau korang lepas ni dah go into details, dah belajar lama lagi, apa ni 27.3 dapat dividen dari Sonic, alhamdulillah. Masa tanya. Okey. Tapi kalau korang tengok macam contohnya kalau korang nak belajar pasal nak cari saham-saham yang bukan yang biasa kita nampak, mungkin nanti korang dah lama dengan dalam pasaran ni, korang akan terdedah dengan benda-benda lain baru lah. Contohnya macam yang software yang kita gunakan sekarang ni. Ini adalah software Zoom. Basically dalam Zoom ni dia pun ada listing kat dalam pasaran Nasdaq lah. So kalau korang tengok macam sebelum ni saya ada bagi, kalau pada siapa yang follow Stellium punya post, kita ada bagi Zoom. Kita payung dekat orang-orang luar sana. Which is kita target masa tu daripada harga 100 lebih daripada 100 lah, betul lah, daripada 100 kita target dia boleh pergi $153. And then dia pergi sampai ke memang dia hit lah dalam masa yang singkat, dalam masa 3-4 hari dia dah hit $153 lah. Itu merupakan capital gain lah, maksudnya kita dapat keuntungan daripada harga kita beli $100, dia naik ke $153. So kita dapat untung adalah 50% macam tu. Okay, and then saham ni dia mudah jual beli, maksudnya dia high liquidity. Contohnya kalau korang tengok macam mana nak cari growth stock, okay, nanti kita akan belajar nanti dekat session Tuan Hafiz. Kita session saya ni kira kita belajar pasal pengenalan dululah. Apa tu saham, kenapa orang beli saham. Okay alright, so saham ni dia merupakan satu instrumen yang kita mudah jual dan beli. Contohnya kalau kita cakap pasal investment lain, kita cerita pasal investment lain, kita cerita pasal rumah. Perumahan tu adalah satu investment jugalah. So kita beli rumah, kita nak jual tu bukannya hari ni beli esok dah boleh jual. Nak buat paperwork tu pun saja dah makan 6 bulan. So kita nak jual lagi, nak cari buyer lagi kan. Benda tu mungkin daripada kadang-kadang kita nak jual untuk ni kita ibarat kita nak jual setahun akan datang lah. Itu dia punya ni lah, maksudnya dia tak liquid. Kita susah nak jual dengan beli tu.
Dia bukannya kita jual immediately, aku nak jual hari ni, itu ada orang beli hari ni, tak. Tapi saham tu dia mudah. Maksudnya kita beli hari ni, kita nak jual hari ni pun boleh. Kita beli pukul 10, kita nak jual pukul 10.05 minit, boleh. So dia steady Tuan Uman. Okay. So benda tu dia mudah lah, maksudnya mudah, dia high liquidity, dia ada, kita nak jual senang, kita nak beli senang kan, tak berpeluh pun, tak adalah korang pergi berebut-rebut nak pergi beli kan. Macam kalau kita nak pergi beli ikan dekat pasar, kita berebut-rebut kita nak beli macam tu pasal panic buying, semua berebut pasal nak beli beras lah, apa benda semua kan. So itu kita kena berebut. Ni sekarang ni kita duduk kat PC kita tadi high risk newbies janganlah masuk. Yes, betul. Dia sebenarnya the best way untuk newbies ni, kita basically kita beli dan pegang lah untuk newbies. Tak apa, kita akan belajar satu-satu. Kita akan, nanti bila you dah get into stock market ni, nanti you akan belajar mungkin lebih cepat lagi lah. Macam mana dulu kita punya investment objective kita as long as kita nak boleh beat any investment yang ada kat Malaysia ni, contohnya. Contohnya yang bagi kita return 5%, so kita nak try to beat benda tu dulu. So you kena tahu objektif lah. Nanti Hafiz akan clearkan you punya objektif apa benda yang kena letak kat atas dulu. So benda-benda macam tu lah. Alright Okay, pasaran yang ada dekat dalam dunia ni. Okay, apa pasaran yang ada kat dalam dunia? Basically macam-macam. Sebenarnya ni saya list ni pun sebenarnya banyak lagi. Kalau kita nak list semua memang saya rasa nak cerita pasal list tu saja dah mungkin sampai satu hari dah kot. Video ni kita boleh retengok balik tak nanti tuan? Okay, memang nanti mungkin admin kita akan, admin kita memang ada record lah, tapi kita akan dalam masa 24 jam. Cuma kita minta hari ni sekarang ni korang stay fokus guys. Sebab apa? Contohnya kalau yang tengok balik kan, retengok tu maksudnya kalau contohnya ada benda yang dia tak faham, dia tak boleh tanya terus. So memang kita dah tak jawab dah lah. Maksudnya kalau korang stay lagi dengan kita, tengok sampai habis, yang mana soalan korang tanya tu kita akan baca lah. Kita akan baca, kita akan jawab terus. Sebab tu kita minta stay lagi. Maksudnya jangan ni lah. Walaupun memanglah kita akan ada video lepas ni kan, cuma kita minta korang stay dan tengok sampai habis lah. Sebab kita tak nak nanti bila contohnya korang tengok video tu korang tak faham, and then korang buat mazhab sendiri. Buat idea sendiri macam mana nak baca financial statement. Ini nanti kita ajar cara paling mudah je. Korang tak payah nak jadi genius, rocket science, nak tengok company ni making money ataupun tidak. Itu tak payah benda-benda tu. Sebab apa kita gunakan orang yang dah memang pakar, yang dah memang dalam bidang dia buat analisis, so kita pakai orang tu. Inilah kita panggil use other people expertise. Kita guna orang lain punya expertise lah. Okay, pasaran apa yang ada kat dunia? Macam kita tengok. Okay, kita ada New York Stock Exchange. Ni dekat US. Bawah New York Stock Exchange ni dia ada berapa lagi indeks kat bawah dia lah. Kita ada Dow Jones, kita ada Nasdaq, kita ada Russell 2000, kita ada S&P 500. OTC market pun ada bawah ni kan. So basically dia banyak lah. So nanti kita akan, cuma untuk hari ni kita tak adalah fokus kepada global yang lain. Contohnya macam Euronext. Euronext ni saham-saham yang berada di Euro lah. And then kita ada London LSE, London Stock Exchange. So ni adalah London punya stock. So hari ni kita banyak fokus on US saja dulu. Sebabkan even kita sendiri pun kita tak adalah cover semua market. Kita tak adalah cover. Kalau korang nak tengok sebenarnya macam last year kan, sebenarnya yang market yang kita tak tap tu pun kadang-kadang perform ke tau. Macam kita tengok Brazil Brazil based on 3 years back, and dia naik 70%, dia punya index tu 70% naik. So you guys bayangkan sebenarnya kalau korang, sebab tu kita sebenarnya nak create an community ni tau. Maksudnya kita nak ada satu community supaya korang semua nanti indirectly korang pun boleh bagi kita info. Tengok market Argentina ni, nak naik ni So sebabkan kita sekarang ni banyak fokus on US market. Sebabkan dekat US ni pun sebenarnya korang tengok dia ada 10,000 saham.
So itu pun dah tak habis tengok dah tu, dah nak muntah dah. Tapi basically kita keep on ulang-ulang saham yang kita dah biasa trade lah. Macam kita dah biasa trade Intel, Nike, benda-benda yang famous juga kita trade. Tak adalah kita trade benda-benda yang baru sangat pun. Mungkin ada certain occasion lah, macam contohnya sekarang ni. Sekarang ni pasal isu corona, so company-company yang related to healthcare yang kan buat kenaikan. So company apa? Gilead lah, ni ada few lagi lah. Alright. So dekat sini kan, ni adalah salah satu ni lah pasaran yang ada lah dekat dalam dunia ni, pasaran-pasaran besar. Okay, ni kita ada apa lagi? Kita ada Hong Kong. Yes, Hong Kong ni which is satu market yang agak bagus juga. Market yang bagus juga because of kat dalam Hong Kong ni pun banyak saham-saham yang ada potensi tu ni. Macam contohnya kita cakap pasal Tencent, ya betul. Tencent tu kita ada yang baru ni yang baru listed tahun lepas. Tahun lepas tu ni Xiaomi. Yes, Xiaomi tu basically is a good company. Alibaba kat mana? Alibaba dia listed dekat US dengan Hong Kong. Dia ada dua. Dia listed kat Hong Kong juga, dia listed dekat US. Dia baru je, yang Hong Kong dia baru je. Hong Kong ke China? President Hong Kong. Dia baru je listed tahun lepas kot. Tapi dia dekat yang apa ni, yang besar tu adalah di US lah. Alright. And then kita ada apa? TSE Japan. Yes. Tokyo Stock Exchange. Yes. So ni Japan. And then kita ada KLIC Kuala Lumpur Stock Kuala Lumpur Stock Exchange lah, Malaysia. Yes, di Bursa Malaysia. Alright. So kita go flow with the bursa dulu. And apa benda Bursa Malaysia ni? Okay. So dalam Bursa Malaysia ni kan, kalau kita tengok FBM KLCI, apa benda FBM KLCI? Okay, siapa tahu tak FBM KLCI tu apa? Cuba korang komen sikit kat bawah, kita nak tengok. Siapa yang trade bursa ni, cuba korang explain sikit kat bawah tu, kat komen tu. Kita nak tengok apa benda yang komponen FBM KLCI. Cari min. Cari min bukan FBM KLCI. Index, yes, index. Ya betul, 30 daripada Azman Ya, 30 blue chip company. Yes, betul. Commodity index, bukan commodity index. Dia adalah mewakili 30 company besar di Malaysia. Maksudnya company yang fundamentally dia memang agak strong, cuma dia lebih mahal sikit lah. Basically kita nak trading, kita tak ada beli company-company yang terlampau mahal sangat. Because macam saya ni, rakyat-rakyat marahan, mungkin tuan-tuan di rumah ni mungkin jutawan-jutawan boleh lah kita trade guna KLCI punya ni lah komponen. Alright. Ya betul, macam TNB kan. So basically banyak lah dalam FBM KLCI ni dia ada 30 saham 30 saham yang listed dekat dalam KLCI. Dekat situ indirectly company-company yang making money, ya macam Tenaga, TM. Okay, macam ni adalah salah satu contoh list lah. Macam ni Hon Leong, dia IOR, IHH, Maybank, Atalega, apa tu Maxis, Hapseng. Ni banyak korang boleh search sendirilah. Dialog pun adalah salah satu company yang bagus lah. Alright, Press Metal, ada lagi DG, Top Glove, Petronas Gas. Tapi sekarang ni apa-apa yang saham yang related to oil and gas sekarang ni tengah suffering sikit because oil and gas tengah jatuh kan. Tapi yang apa ni, yang no kanan tu apa? No kanan tu adalah dia punya stock code. No kanan ni, yang sebelah kanan ni, korang nampak saya punya gear kan? Okay, yang belah kanan ni adalah dia punya stock code. So korang boleh search je. Contohnya korang ada trading platform korang. Macam korang dah buka dengan Maybank Investment Bank. Ada kita orang, ada saya dengan Tuan Marzuki. So korang just search je kat platform tu. Nanti saya akan tunjuk platform tu macam mana. Saya akan tunjuk platform tu macam mana. Dan korang buka je dekat platform tu. Ini korang just type je dia punya ni. Tapi basically kita akan type nama je lah. Sebabkan stock code ni pun saya pun tak ingat. Yes, nombor kaunter betul. Mahal lah brokerage kat Maybank Investment Bank. Aduh. Dia bukannya pasal mahal tu, dia sebenarnya pasal apa benda yang you dapat. You kalau you trade broker murah pun, basically kalau you beli rugi buat apa? So nanti mungkin ni lah sesuai tak untuk beli saham oil and gas sekarang. Yes, dia ada saham-saham macam kita tu last week walaupun market jatuh, last week market naik lah, index naik lah, tapi
kira secara overall lah, kalau kita tengok trend dia masih ke bawah. Tapi last week kan kita punya group pun banyak yang buat profit lah, because of dia sebenarnya, that's what kita kata, first kali you kena ada knowledge, ilmu. Bila you tahu ada ilmu, you tahu bila masa nak masuk. You nak pergi beli hari ni keluar esok ke, you nak beli hari ni keluar hari ni ke. Petchem tengah murmur, yes betul, Petchem tu salah satu saham yang you boleh pegang lama lah. Maksudnya you boleh beli, bila dia jatuh lagi you boleh beli, and you boleh tunggu sampai sebabkan Petchem ni memang in term of fundamentally dia memang okey lah, and then dia cash rich, dia banyak cash. So you boleh, and then dia bukannya fokus pada upstream sangat. Maksudnya sekarang ni kejatuhan minyak ni dia tak terkesan dengan, sebab dia more to downstream punya business. Oh, walaupun dunia sedang tenat bisnes, masih boleh buat untung. Yes, betul. Kalau korang tahu sebenarnya walaupun sekarang tengah tenat ke apa benda ke, dia sebenarnya ada juga opportunity dia kat situ tau. So kita kata korang kena ada knowledge. Maksudnya bila ada knowledge, and then kena pula duduk dalam group 911 tu, biasanya kita akan bagi update everyday lah. Kita akan bagi update everyday untuk saham-saham yang ada potensi yang kita nampak yang mungkin boleh buat rebound ke, mungkin short term rebound. At least kita boleh dapat keuntungan dekat situ lah. Last week memang awesome lah, walaupun saham dah tergolek banyak. Okay, tak ada knowledge kena bull trend, nangis betul. Kalau tak ada knowledge boleh kena benda-benda macam tu lah. Maksudnya kita ingat nak naik, dia jatuh lagi, betul. That's why kita kata kena datang ilmu dulu dah. Apa yang kali ni ada tiba-tiba ni yang top 10 ke? Apa? Bukan, yang ni semua ni top 30 lah ni. Ni ada 30 saham-saham yang ada dekat Bursa Malaysia. Yang ni yang top 30 lah, top 30 company yang ada dekat Malaysia. Dia ada je, bawah dia banyak lagi lah, under small cap. So basically small cap ni dia banyak company-company yang boleh tukar remiser tak? Boleh. Tapi siapa tukar remiser tu? Okay, tak apa. Alright. Okay, so kita ni, okay. So dalam saham ni kita dah categorizekan dia. Kita dah categorizekan dia dalam beberapa ni lah, untuk kita semua faham lah beberapa kategori. So okay, salah satunya adalah blue chip stock. Yes, blue chip stock. Macam tadi kita dah top 30 company. Tapi sebelum kita nak pergi go through satu-satu ni, saya nak tanya dulu, korang tahu tak apa benda blue chip? Mana datang asalnya nama blue chip tu? Cuba komen sikit kat bawah tu. Ada tak yang tahu pasal blue chip ni? Mana korang dapat stok mahal? Yes, betul. Basically blue chip ni selalunya, betul, dapat dia. Saya rasa ada ni yang Syafiq apa ni kata chip, poker chip. Yes, betul. Sebenarnya kalau korang tengok blue chip ni mana asal dia datangnya blue chip stock ni, dia daripada poker lah. Counter haram, bukan counter haram. Maksudnya nama tu je, blue chip. Counter depends on counter tu sendiri. Okay, so kalau kita tengok blue chip ni asal nama blue chip ni dia sebenarnya daripada game kasino lah. Siapa ni daripada game kasino. Apa chip yang biru tu, kira macam contohnya satu nilai chip biru tu mungkin nilai $10,000 contohnya. Yes. Counter haram genting, janganlah beli genting. Banyak counter lain lagi dekat blue chip ni. Itu maksudnya you nak go for investment. Nampak dialog syariah. Okay alright. So dia adalah chips. Maksudnya coin tu lah. Nilai $10,000 kat, kira coin paling mahal lah dekat dalam kasino tu. So itu datangnya term jadi blue chip. Alright. So blue chip ni kalau kita tengok blue chip ni dia harga dia RM10 ke atas. Maksudnya mahal lah. Mahal, company yang agak mahal. Patuh syariah ke? Apa yang patuh syariah tu? Saham ni memang patuh syariah. Maksudnya bukannya kita cerita, ni saya nak cerita chip tu, bukannya cerita saham tu. Maksudnya kita cerita asal mana datangnya nama blue chip ni. Dia apa patuh syariah ke? Memang saham ni basically adalah patuh syariah lah. Cuma you kena tengok as long as mother stock tu adalah syariah compliant. Nanti kita akan tunjuk macam mana kita nak tahu saham tu adalah patut syariah atau tak. So semua tu kita akan tunjuk nanti lah. Okay. So dia adalah RM10 ke atas untuk blue chip stock. Blue chip stock ni adalah RM10 ke atas. So maksudnya fundamentally dia dah bagus dah. Maksudnya
Kenapa dia? Sebab